Selamat pagi, salam sejahtera. Pagi-pagi awal subuh nih, aku terkejut dengan satu berita yang paling mendukacitakan Malaysia, paling mengejutkan Malaysia, berkaitan dengan Paklah. Kita nak doakan Al-Fatihah buat Paklah. Pada 17 Julai 2021, satu berita palsu telah tertular di dalam media sosial yang mengatakan bahawa Paklah meninggal dunia. Namun pada waktu itu, berita itu adalah berita palsu kerana Paklah sebenarnya masih hidup pada tarikh berita tular itu, iaitu 17 Jun 2021. Lagi berita palsu mengenai kematian Tun Abdullah Ahmad Badawi tersebar di media sosial. Berita itu dinafikan pejabat Abdullah dalam kenyataan hari tersebut sambil menjelaskan bekas Perdana Menteri itu dalam keadaan sehat di samping keluarga. Sehubungan itu juga, pejabat Abdullah menegaskan tindakan undang-undang akan diambil terhadap mereka yang menyebarkan berita palsu tersebut. Pihak pengurusan berharap masyarakat dapat memastikan dahulu kesahihan daripada pihak berautoriti sebelum menyebarkan apa-apa berita bagi mengelakkan kekeliruan kata kenyataan itu. Pada tahun lalu juga, 3 dakwaan mengenai kematian Abdullah tular, menyebabkan satu laporan polis terpaksa dibuat bagi pihak pengurusan pejabat beliau. Kali terakhir berita palsu Abdullah meninggal dunia adalah pada 22 April menerusi Facebook. Berita palsu itu disebarkan menerusi penularan tangkap layar paparan FB yang mengaitkan kematian bekas pemimpin negara yang mesra disapa Paklah itu. Pada 2 Ogos tahun itu juga, media sosial gempar apabila terdapat mesej mengenai keadaan kesihatan Perdana Menteri kelima dari tahun 2003 hingga 2009. Pada November tahun lalu juga, Ketua Polis Negara ketika itu, Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata, 2 individu termasuk penulis artikel sudah dipanggil bagi memberi keterangan berhubung penularan berita berkenaan. Namun pada hari ini, berita yang benar telah tersebar dan disahkan benar oleh menantu Paklah sendiri, iaitu Khairy Jamaluddin. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin memberitahu bapa mentuanya yang juga bekas Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi menghidap penyakit nyanyuk atau demensia. Kita agak bersimpati dengan apa yang berlaku kepada bekas Perdana Menteri Malaysia ini, iaitu Paklah, apabila disahkan sendiri oleh Menteri Kesihatan yang juga adalah menantu kepada Paklah ini bahawa beliau menghidap penyakit nyanyuk atau demensia. Khairy berkata dia perlu menjelaskan keadaan kesihatan Abdullah kerana ramai yang tidak mengetahuinya. Saya juga telah berkongsi pengalaman keluarga saya sendiri. Ramai yang dah lama bertanya mana Paklah ataupun Abdullah. Saya tanya kepada isteri saya dan juga kepada mentua saya, ipar saya, ada yang tak tahu, ada yang tahu. Jadi boleh tak saya bagi tahu, Paklah memang ada demensia, katanya. Dia berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Pelancaran Panduan Amalan Kritikal CPG, pengurusan demensia edisi ketiga dan pengurusan skizofrenia edisi kedua di Sheraton Imperial Kuala Lumpur hari ini. Berhubung prestasi kesihatan Abdullah, Khairy berkata dia dalam keadaan yang agak merosot kerana demensia Perdana Menteri kelima itu berada di tahap tidak mampu menyebut dengan baik nama ahli keluarganya. Kenal tu memang boleh kenal, nampak tu macam boleh nampak, tapi dah sampai tahap di mana dia dah susah untuk bercakap. Jadi dalam keadaan keluarga kami, mungkin dapat sokongan bantuan daripada jururawat sepanjang waktu dan sebagainya. Tapi untuk keluarga lain, mereka mungkin tak mampu dan sebab itulah saya telah maklumkan bahawa
kita akan tubuhkan satu jawatan kuasa bersama dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk melihat bagaimana kita dapat tingkatkan bantuan supaya social care atau sokongan di peringkat community dapat ditingkatkan, dan bagi keluarga yang tak mampu untuk menggaji seorang jururawat untuk bersama dengan ahli keluarga yang menghidapnya, katanya. Mengulas lanjut berhubung pelajaran majlis tersebut, ahli Parlimen Rembau itu berkata, Malaysia semakin ramai yang didiagnosis dengan penyakit seperti itu, terutamanya demensia. Demensia adalah suatu yang menyebabkan kemerosotan kepada fungsi kognitif kita dan akhirnya mereka tidak boleh berfungsi seperti normal. Dan masalah ini akan bertambah memandangkan masyarakat kita sudah mulai menunjukkan tren menua disebabkan usia rakyat Malaysia, katanya. Oleh itu, katanya negara bukan saja memerlukan pelaburan dalam bidang klinikal dengan menambah lebih ramai pakar dalam bidang tersebut, tetapi menumpu dari pihak peringkat bantuan ahli-ahli keluarga yang mengidap penyakit tersebut. Di sini kita boleh belajar daripada negara luar seperti United Kingdom, di mana sistem social care mereka amat maju dan mereka boleh hantar social care worker untuk hantar dan beri sokongan kepada ahli-ahli keluarga yang menghidap masalah demensia dan masalah yang menyebabkan mereka tak boleh berfungsi dengan normal, katanya lagi. Itu dia berita yang disahkan sendiri oleh Menteri Kesihatan Malaysia Khairy Jamaluddin, yaitu keadaan terkini hidup Paklah yang agak menduka citakan kita semua. Paklah disahkan menghidap penyakit nyanyuk dan disahkan oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin, sehingga kan beliau mengatakan Paklah sendiri sukar untuk mengingat nama setiap ahli keluarganya. Beliau juga mengatakan bahawa Paklah keadaan kesihatan Paklah semakin merosot dan kurang baik. Khairy berkata ia dalam keadaan merosot karena demensia. Perdana Menteri kelima itu berada di tahap tidak mampu menyebut dengan baik nama ahli keluarganya. Kenal tu memang boleh kenal, nampak tu macam boleh nampak, tapi tak sampai di mana dia dah susah, dah sampai di mana dia dah susah untuk bercakap. Jadi dalam keadaan keluarga kami mungkin dapat sokongan bantuan daripada jururawat sepanjang waktu dan sebagainya, katanya lagi. Jadi inilah dia berita yang benar yang telah kita terima. Kita doakan supaya Paklah sehat dan kekal sehat. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysia. Kita jumpa lagi, bye-bye.